Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur alhamdulillah bersua kembali kita untuk minggu ini di Manis FM dalam program Talaki Safinatun Najah menggunakan kitab Safinatun Najah. Hari ini hari Jumaat sebagai hari ilmu di Manis FM. Setiap jam 6 petang kita akan sama-sama menimba ilmu pengetahuan dalam soal agama. Kita juga sekarang ini bersiaran langsung di Facebook Manis FM dan anda semua boleh kongsikan live tersebut bersama yang lain. Semoga sekali ilmu yang saya kongsikan dapat kita sama-sama amalkan. Jadi insyaAllah untuk petang ini akan menyambung pembicaraan berkaitan dengan rukun iman yang keenam. Kitab Safinatun Najah, muka surat 2, baris bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa bil qadri. Dalam kitab Safinatun Najah Jawi, dia sukun kendal, dia mati dal. Wa bil qadri. Ataupun boleh baca dengan wa bil qadari. Khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Terjemahan dia, dan keenam daripada 6 rukun iman, percaya. Itu terjemah daripada iman, at-tasdiqul qalbi, percaya sepenuhnya di hati. Percaya putuh di hati pada takdir Allah. Qadar, takdir satu makna. Baik takdir Allah. Baik ni beriman seseorang hamba, melakukan ketaatan seseorang hamba adalah qadar, takdir daripada Allah. Wa syarrihi, dan jahatnya. Jahat, qadar, takdir Allah. Jahat ni kufur seseorang hamba, melakukan maksiat seseorang hamba adalah qadar, takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Daripada Allah subhanahu wa ta'ala, yakni daripada kehendak Allah, ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah, dan daripada perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Jadi rukun iman yang keenam keluar 2 pegangan, iaitu beriman dengan kehendak dan ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah yang dipanggil qada, dan beriman dengan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah yang dipanggil qadar. Jadi qada dan qadar. Ini atas jalanan Imam Asy'ari. Sebaliknya atas jalanan Imam Maturidi, kehendak ketentuan Allah qadar, perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala qada. Jadi qadar dan qada itu jalanan Imam Maturidi. Jalanan Imam Asy'ari qada dan qadar. Jadi untuk minggu ini pembicaraan rukun iman yang keenam, selok yang ke-30. Jadi selok minggu lepas tu selesai pembicaraan qada dan qadar, selesai pembicaraan berkaitan dengan ikhtiar dan usaha seseorang hamba di sisi Ahli Sunnah wal Jamaah, dan selesai pembicaraan berkaitan dengan
percakapan asbab, pembicaraan berkaitan dengan perbezaan antara bicara bab iman dengan bicara bab maqam ihsan. Jadi untuk minggu ini slot yang ke-30 ni saya nak rangkumi. Nak rangkumi secara kasarnya berkaitan dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya-Allah lah kepada mereka yang mengikuti live FB akan dimasukkan 29 slot yang terdahulu akan dimasukkan insya-Allah dalam FB Money FM. Jadi yang mengikuti live FB Money FM insya-Allah lah akan dapat ambil 29 slot yang terdahulu. Hak akan disusung satu-satu, insya-Allah akan di-sharekan di dalam Facebook Manis FM. Sidang pendengar boleh ambil, simpan, ulang dengar, dan sidang pendengar boleh share bersama-sama dengan yang lain. Jadi insya-Allah saya akan bicara secara rangkumi. Saya kasar pembicaraan qada dan qadar. Jadi pembicaraan berkaitan dengan qada dan qadar ni jalanan Imam Asy'ari sebagaimana dalam hadis Muslim. Apabila Nabi SAW ditanya oleh Jibril AS berkaitan dengan iman, Nabi pun jawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarih. Sidang pendengar boleh pasang di situ, Nabi ulang balik amil dan muta'allaq dia. Nabi ulang wa tu'mina bi, atau balaghahnya hadis Nabi SAW. Nabi ulang balik amil dan muta'allaq. Kenapa? Penting berkaitan dengan pembicaraan rukun iman yang ke-6, qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang dihuraikan dalam syarah kepada kitab Riyadhus Salihin, kitab Dalilul Falihin. Nabi SAW mengulangi amin dan muta'allaq kerana apa? Kerana nak jaga-jaga atas kena amati penting berkaitan dengan rukun iman yang ke-6, kerana pada rukun iman yang ke-6 lah keluarnya pegangan yang terpesong. Bahkan sebenarnya rukun iman yang ke-6 ini sudah masuk di rukun iman yang pertama. Pembicaraan rukun iman yang ke-6 adalah pembicaraan kudrah, iradah dan ilmu. Pembicaraan kudrah, iradah dan ilmu termasuk dalam pembicaraan sifat 20 untuk mengesahkan beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti rukun iman yang ke-6 sudah masuk di rukun iman yang pertama. Tapi Nabi SAW asingkan. Kemudian Nabi tekan pula wa tu'mina bil qadari khairihi wasyarrih. Bahkan ada hadis Nabi jawab berkaitan dengan persoalan iman, ada riwayat Nabi jawab hanya 5 rukun sahaja. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. 5 saja. Sebab apa? Sebab yang ke-6 qada dan qadar sudah masuk di rukun iman pertama. Ada riwayat yang didatangkan jawapan berkaitan iman hanya 5 rukun. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran menceritakan berkaitan mereka yang kufur dengan rukun-rukun iman. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesiapa yang kufur dengan Allah dan kufur dengan malaikatnya dan kufur dengan kitabnya dan kufur dengan rasulnya dan kufur dengan hari kesudahan, maka sesungguhnya telah sesat sebagai sesat yang jauh. Mana kufur dengan qada dan qadar? Kufur dengan qada dan qadar masuk di bawah kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita pergi kepada pembicaraan qada. Qada, kehendak, ketentuan, ketetapan, keputusan Allah
Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan iradah muwafaqah dengan ilmu. Sebagaimana Allah mengetahui segala perkara yang harus pada azal, Allah menentukan setengah perkara harus pada azal. Jadi muwafaqah antara mengetahui Allah pada azal dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala pada azal. Sebab itulah ada setengah pandangan qada pergi kepada ilmu. Bukan pergi kepada iradah. Qada pergi pada ilmu, tapi berlaziman antara ilmu dan iradah. Jadi kita pergi pada iradah sebab kebanyakan ulama qada pergi pada iradah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'alul lima yurid. Di ayat yang lain, innallaha yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah Ta'ala melakukan, itu qadar, akan barang yang ia kehendak. Itu qada iradah. Yurid. Arada yuridu iradatan. Innama amruhu iza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya pekerjaan Allah Subhanahu wa ta'ala iza arada. Apabila telah menghendaki oleh Allah yang bersifat dengan iradah. Jadi qada iradah muwafaqah dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Qada azali iradah ilmu sekalian mubram putus. Tidak ada yang mu'allaq, tidak ada yang tergantung. Bahkan mustahil sama sekali. Qada azali iradah ilmu mustahil sama sekali berubah. Itu bicara qada azali. Adapun pembicaraan berkaitan dengan catatan qalam di Lauh Mahfuz, itu pembicaraan qada yang baharu. Qada yang tercatat di Lauh Mahfuz itu qada yang baharu. Sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis muttafaq alaih, Nabi SAW bersabda, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi aw yunsa lahu fi asarih falyasil rahimah. Sesiapa yang ingin diluaskan rezekinya atau dipanjangkan umurnya, maka hubungkanlah silaturahim. Nak luas rezeki, nak panjang umur. Jadi rezeki bertambah ke daripada ketentuan azali? Umur bertambah ke? Rezeki bertambah, umur bertambah. Rezeki umur mana? Yang tercatat di Lauh Mahfuz. Yang tercatat di suhuf malaikat. Adapun hak azali, qada azali, tetap berlaku dah, putus, tidak ada yang tergantung dan mustahil berubah sama sekali. Begitu juga dengan catatan malaikat di suhuf malaikat pun sama. Ada yang mu'allaq, yang tergantung, tapi apa yang berlaku sama ada sama ada hubung silaturahim ataupun tidak, sebagai yang akan berlaku sebagaimana qada azali. Yang mana apa yang tercatat di Lauh Mahfuz dan di suhuf malaikat, kesemuanya masuk di bawah qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Tercatatnya catatan di Lauh Mahfuz, tercatatnya catatan di suhuf malaikat, Allah telah mengqadakan pada azal, dan berlakunya catatan ianya adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Jadi kena beza molek antara qada azali dengan qada yang baharu yang tercatat di Lauh Mahfuz. Kemudian pergi kepada golongan-golongan yang terpesong. Satunya, golongan yang menafi teguh qada iradah Allah serta ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak ni, golongan ni timbul di awal Islam, pupuh pada masa Imam Syafi'i rahimahullah, kurun yang kedua. Yang mana Allah tidak mengqadakkan apa yang berlaku, bahkan Allah tidak mengetahui pun apa yang akan berlaku. Allah hanya mengetahui selepas perkara tersebut berlaku. Itu pegangan yang kafir. Timbul sekarang pegangan yang terpesongnya, qada Allah iradah sebahagian sahaja, sebahagiannya Allah tidak mengqadakkan, Allah hanya mengetahui. Qada Allah buat langit dan bumi, Allah buat siang, buat malam, Allah lahirkan manusia, Allah matikan manusia, itu qada Allah yang bersifat dengan iradah. Sampai selepas dilahirkan, dalam kehidupan bertahun-tahun, berpuluh tahun, sampai ke mati, Allah tidak mengqadak
Kan? Allah tidak menghendaki, Allah tidak menentukan, Allah hanya mengetahui. Ini pegangan yang jelas terpesong. Allah tidak mengqadakkan, tidak ada qada iradah di situ, hanya ada ilmu sahaja. Sebaliknya hamba diberi kebebasan sebebas-bebasnya untuk memilih dan melakukan sama ada perkara yang baik ataupun perkara yang jahat. Tidak ada qada Allah yang bersifat dengan iradah. Allah hanya mengetahui seseorang hamba memilih dan melakukan perkara baik ataupun perkara yang jahat. Tapi Allah tidak menghendaki. Tidak terikat dengan kehendak Allah yang bersifat dengan iradah. Hamba sebebas-bebasnya memilih dan melakukan. Ini pegangan yang terpesong. Lebih terpesong lagi daripada pegangan Mu'tazilah yang masyhur. Mereka hanya menafikan qada Allah yang bersifat dengan iradah pada perkara jahat. Adapun perkara baik, qada dan qadar Allah, perkara jahat, golongan Mu'tazilah menafikan qada Allah Subhanahu wa taala. Adapun golongan yang saya sebut tadinya, perkara baik, perkara jahat, tidak ada qada iradah Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya mengetahui. Adapun Mu'tazilah yang masyhur, perkara baik, qada dan qadar Allah, perkara jahat, Allah tidak mengqadakkan, Allah hanya mengetahui. Ini pegangan Mu'tazilah yang masyhur. Yang mana pegangan ni pun sudah khilaf ulama kafir ataupun pegangan yang fasik lagi mubtadi'. Kafir bicara di sini tidak sah iman walaupun zahirnya dia orang Islam. Satu pan mengatakan tak hukum kafir. Tapi pegangan yang berdosa besar, sebesar-besar dosa, malaikat akan catat setiap saat dosa besar, berpegang dengan akidah Mu'tazilah. Perkara jahat, kufur dan maksiat bukan datang daripada qada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana malaikat catat dosa besar akidah terpesong walaupun sedang sembahyang, walaupun berada di bulan Ramadan, walaupun berada di tanah suci Mekah dan Madinah. Sembahyang, puasa, haji tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang berpegang dengan akidah Mu'tazilah. Ijma' ahli sunnah wal jamaah. Perkara jahat, kufur dan maksiat datang daripada qada, kehendak, ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah, muwafaqah dengan ilmu. Sampai masa berlaku perkara jahat, ianya adalah qadar, perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Ijma' ahli sunnah wal jamaah. Jelas dalil ayat Al-Quran dan jelas hadis Nabi SAW, hak rukun iman yang keenam, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Baik dan jahat. Baik dan jahat. Jahat adalah datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Berpegang perkara jahat bukan datang daripada qada Allah Subhanahu wa taala, itu pegangan yang terpesong. Pegangan ahli sunnah jemaah, baik jahat, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita beradab dengan Allah Subhanahu wa taala dengan bahawa jangan sekali-kali menyandarkan perbuatan jahat kepada qada dan qadar Allah nisbah percakapan. Pegangan tetap. Pegangan tetap. Perkara baik dan jahat, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, tapi adab percakapan. Adab percakapan yang baik daripada Allah, yang buruk, yang tidak baik datang daripada diri hamba sendiri. Itu adab percakapan. Yang baik daripada Allah, yang buruk, yang tidak baik, yang tidak comel, sama telah yang berdosa. Itu datang daripada diri hamba sendiri. Itu adab percakapan. Pegangan ijma' ahli sunnah wal jamaah. Ijma' ahli sunnah wal jamaah. Perkara jahat, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Apabila perkara baik, perkara jahat, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, bererti balasan hari akhirah, syurga ataupun neraka sehamba telah diqadakkan oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sabda Nabi SAW, ma minkum min ahadin illa waqad kutiba ma'akum minan nar wa minal jannah. Tidak ada di kalangan kamu daripada seseorang melainkan telah ditetapkan tempat kembali daripada neraka ataupun daripada syurga. Tuan tetap ada neraka ataupun syurga. Maka sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina, kami nak serah gitulah atas tetapan kami. Nabi SAW bersabda, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kamu, maka tiap-tiap daripada kamu akan dipermudahkan bagi tempat yang akan dijadikan baginya. Di hujung hadis itu, Nabi SAW menyatakan bahawa mereka-mereka yang ahli bahagia, ahli syurga, akan dipermudahkan dengan amalan ahli bahagia, ahli syurga, iaitu beriman dan beramal soleh. Dan mereka-mereka dengan ahli neraka, maka akan dipermudahkan amalan ahli neraka. Amalan ahli bahagia, ahli syurga adalah beriman dan beramal soleh. Nak beriman, ilmu akidah kena mantap. Nak beriman, ilmu akidah kena mantap. Pembicaraan sekarang, bab qada dan qadar. Untuk menjadi orang yang beriman, amalan ahli syurga, mantap molek, kejap molek, hak berkaitan dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi, bahagian masing-masing, jalan masing-masing, Allah telah tetap pada azal. Orang yang Allah Ta'ala takdirkan bahagia ahli syurga, Allah akan permudahkan jalan kepada jalan syurga, iaitu beriman dan beramal soleh. Untuk beriman, ilmu akidah kena mantap, kena kejap. Untuk beramal soleh, ilmu fiqh, taat zahir kena mantap. Ilmu tasawuf, taat batin, sekuatkan fardu ain kena mantap. Jadi itu semua atas qada qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini balik pada hakikat pegangan kita. Tetapi mereka-mereka yang tidak peduli ilmu akidah, tidak peduli ilmu fiqh fardu ain, ilmu tasawuf fardu ain, disandar, kami malah belajar fardu ain tauhid, fiqh tasawuf, qada qadar, haram, dosa besar, menyandarkan kejahatan, kemaksiatan kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pada hakikatnya, baik jahat, qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala, syurga neraka seseorang telah ditetapkan oleh Allah pada azal. Ini pegangan kita, pegangan ahli sunnah wal jamaah. Jadi apabila perkara jahat, baik jahat qada Allah, maka qada Allah, redha Allah tidak berlaziman. Allah qadakan perkara baik serta Allah redha. Allah qadakan perkara jahat serta Allah tidak redha. Kenapa Allah qadakan perkara yang Allah tidak redha? Jangan ditanya pekerjaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila Allah qadakan perkara manis, berjaya atas dunia, itu qada Allah. Pasti Allah redha. Allah redha kepada mereka yang Allah takdirkan beriman dan beramal soleh. Maka Allah tak redha beserta dengan Allah qadakan kejayaan atas dunia. Sebaliknya, Allah qadakan kejayaan atas dunia, tapi Allah tidak qadakan beriman dan beramal soleh, maka kejayaan atas dunia itu bukan redha Allah, tapi itu istidraj daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perkara jahat, qada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita wajib redha akan qada Allah, termasuk qada yang jahat. Dari sudut perkara jahat tu qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perkara jahat dari sudut pilihan dan usaha seseorang hamba untuk memilih dan melakukan perkara jahat, maka haram redha. Ini secara rangkuman. Sidang pendengar boleh ikuti daripada selak awal-awal. Sebagaimana saya sebut tadi, ada dalam FB Money FM. Telah didatangkan 29 selak pembicaraan rukun iman yang ke-6. Sidang pendengar boleh buka dalam FB Money FM. Itu berkaitan qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pergi kepada qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai masa berlaku semua perkara, baik ataupun jahat, adalah datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala,
yang bersifat dengan kudrah. Qada, iradah, qadar, kudrah. Ni yang sedang berlaku sekarang adalah datang daripada qadar, perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Kita bicara rukun iman yang keenam, kita bicara qada, barulah kita bicara qadar. Qada umpama pelan, qadar umpama pelaksanaan. Adapun kalau kita kembali kepada sifat 20, dibicarakan bab qadar perbuatan Allah terlebih dahulu. Dimulai dengan wahdaniyah, sifat yang keenam. Wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada perbuatan. Apa dia wahdaniyah pada perbuatan? Kesemua perbuatan yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan tu perkara baik ke perkara jahat ke, yang berlaku di dunia ke, yang berlaku di bumi ke, yang berlaku di langit ke, yang berlaku di dunia di akhirah, kesemuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Keesaan pada perbuatan. Keesaan pada perbuatan, Allah yang perbuat segala-gala. Allah mana yang perbuat segala-gala? Sifat yang ketujuh, sifat kudrah. Allah yang bersifat kudrah lah yang perbuat segala-gala perkara. Allah perbuat sebagaimana kehendak Allah, ketentuan Allah pada azal. Sifat yang ke-8, sifat iradah. Allah kehendak, Allah tentukan pada azal, muafaqah dengan ilmu. Sifat yang ke-9, sifat ilmu. Ini hak susunan kaedah sifat 20. Dimulai dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, barulah pergi kepada kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sifat 20 dibina atas tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. Kita agama tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apa dia tauhid? Tauhid ni, kita faham mula apa dia tauhid. Tauhid pada istilah syaraknya, ifradul ma'budi bil ibadati ma'atiqadi wahdatihi wa tasdiqi biha zatan wa sifatan wa af'ala. Apa dia tauhid? Menunggalkan, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah hanya kepada Allah, serta mengiktikadkan keesaan Allah. Orang Islam semuanya menyembah akan Allah Subhanahu wa taala jua. Serta mengiktikadkan keesaan Allah, membenarkan dengan keesaan Allah pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. Ini dipanggil tauhid. Hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala serta mentauhidkan Allah pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. Ini tauhid. Sama sekali tidak mensyirikkan Allah pada perbuatan. Mana contoh mensyirikkan Allah pada perbuatan? Ini sidang pendengar boleh perinci pembicaraan dalam kaedah sifat 20, pembicaraan sifat wahdaniyah. Sebab pembicaraan sifat wahdaniyah ni pecah kepada 3. Wahdaniyah pada zat 2 makna, wahdaniyah pada sifat 2 makna, wahdaniyah pada perbuatan 2 makna. Kena ngaji molek situnya. Kaedah sifat 20. Wahdaniyah pada perbuatan 2 makna. Mensyirikkan Allah pada perbuatan pun 2 makna. Mensyirikkan Allah pada perbuatan pun 2 makna. Contohnya mana? Contohnya Mu'tazilah Qadariyah. Allah jadikan kudrah di hamba, tenaga di hamba. Sampai masa kudrah di hamba lah yang menggerak diamkan usaha hamba serta menghasilkan perbuatan hamba. Jadi mensyirikkan Allah pada perbuatan. Perbuatan Allah letak kudrah di hamba, tenaga di hamba, di manusia, di jin dan malaikat. Lepas itu kudrah di hamba lah yang menghasilkan usaha dan menghasilkan perbuatan. Ini mensyirikkan Allah pada perbuatan. Sebagaimana golongan Mu'tazilah yang lain berpegang Allah jadikan tajam di pisau, Allah jadikan panas di api. Sampai masa tajam yang Allah jadikan, sampai masa panas yang Allah jadikan, yang memutuskan, yang menghanguskan. Bukan lagi perbuatan Allah, tapi tajam di pisau Allah yang jadikan, panas di api Allah yang jadikan. Tapi perbuatan Allah separuh je.
Memutuskan bukan perbuatan Allah. Menghanguskan bukan perbuatan Allah. Ini mensyirikkan Allah pada perbuatan yang khilaf pada kafir. Sebaliknya, hamba semata-mata yang berbekas pada perbuatan hamba yang tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah. Pisau api semata-mata yang memutuskan dan menghanguskan yang tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah. Atau kafir ijma' ulama. Iman tidak sah, sembahyang, puasa, zakat, haji tidak sah. Wajib diqadakkan kembali. Ini hak mensyirikkan Allah pada perbuatan, hak sampai tahap kafir, ijma' ulama. Pegangan ahli sunnah wal jamaah, sekalian yang berlaku adalah perbuatan Allah. Allah letak kudrah tenaga pada hamba. Allah letak tajam di mata pisau. Allah letak panah di api. Tapi sampai masa menggerak diamkan hamba untuk berusaha dan menghasilkan usaha hamba, tetap qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai masa memutuskan, menghanguskan, tetap qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Semua yang berlaku adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menggerakkan badan kita. Bila Allah menggerakkan badan kita, barang-barang, benda-benda yang ada pada badan kita akan bergerak sama. Bila tubuh kita bergerak, kopiah bergerak, cermin mata bergerak, baju bergerak, seluar bergerak. Ya, apa yang di tubuh kita semuanya bergerak belaka. Bergerak tubuh kita, qadar perbuatan Allah. Dan bergerak tiap-tiap benda yang ada pada tubuh kita pun qadar perbuatan Allah. Allah perbuat sebagaimana yang Allah qadakkan pada azal. Sebaliknya kalau berpegang, bergerak sesuatu benda, bergerak contohnya pada badan hamba ni, yang langsung tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah, atau kafir ijma' ulama'. Ini insya-Allah lah sidang pendengar boleh ikuti kembali dalam pembicaraan yang terdahulu. Sekalian perkara qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala pergi pada ikhtiar dan usaha. Pegangan ahli sunnah wal jamaah, pegangan yang sebenar, yang melandas pada Al-Quran dan Hadis, sekalian qada dan qadar sekalipun, tetap wajib berpegang hamba ada peranan yang dinamakan ikhtiar, pilihan, dinamakan kasbun, usaha. Wajib berpegang di akidah. Hamba ada ikhtiar dan usaha, walaupun pada hakiki sebenar-benarnya ikhtiar dan usaha hamba tetap qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Pegangan kita tetap dah qada dan qadar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, tauhid uluhiyah. Rabbil alamin, tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah pun mengesakan Allah pada perbuatan. Tauhid rububiyah pun mengesakan Allah pada perbuatan. Semua yang berlaku adalah perbuatan Allah. Bukan hati hamba memilih. Terdetik di hati pun perbuatan Allah. Bukan gerak dia hamba berusaha. Berkelip mata hamba pun qadar perbuatan Allah. Bergerak nadi hamba pun qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami sembah, dan akan dikau kami minta pertolongan. Allah sandar kepada hamba yang menyembah Allah, hamba yang minta pertolongan kepada Allah. Maka wajib berpegang hamba ada pilihan dan usaha perbuatan. Tapi hakikinya tetap pilihan dan usaha perbuatan hamba adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, golongan Jabariyah. Golongan Jabariyah langsung tidak berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Langsung tidak berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Itu akidah Jabariyah. Walaupun hakikinya betul. Memang hamba tidak ada apa-apa pun, sebab sekian perkara qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala hakikinya betul. Tetapi pegangan Jabariyah pegangan terpesong, sebab tidak berpegang dengan contoh ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, tapi diri pilihan dan perbuatan
bukan berhasil perbuatan adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya sebaliknya qadariyah. Berpegang hamba ada pilihan perbuatan mutlak serta hamba sendiri yang berbekah pada perbuatan hamba dengan kudrah yang Tuhan letak pada diri hamba. Itu qadariyah. Kita ahli sunnah wal jamaah walaupun berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan sebagaimana qadariyah, tapi tidak sama. Sebab qadariyah hamba ada pilihan dan perbuatan mutlak hak hamba. Sebab Tuhan letak dah kudrah di hamba, tenaga di hamba, maka hamba memilih sendiri, hamba yang melakukan sendiri, serta kudrah di hamba yang menghasilkan perbuatan. Itu qadariyah. Kita ahli sunnah wal jamaah walaupun wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, tetapi diri pilihan dan perbuatan hamba tetap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi disandarkan hamba ada pilihan dan perbuatan itu hanya majazi pada zahir sahaja. Kalau sebut kata mutlak hamba, semata-mata hamba lughawi pada lughah sahaja. Sebab apa? Lughah ni dibina atas zahir. Zahirnya hamba yang memilih sebebas-bebasnya, zahirnya hamba yang melakukan. Itu pada zahir. Tapi pada hakiki sebenar-benarnya balik kepada rukun iman yang keenam, sekalian qada dan qadar, balik kepada mengesakan Allah pada perbuatan. Berarti diri pilihan dan perbuatan hamba tetap qada dan qadar. Berarti diri pilihan dan perbuatan hamba tetap keesaan Allah pada perbuatan. Allah yang melakukan segala-gala, bukan kata pilihan hati hamba. Terdetik di hamba pun Allah yang melakukan. Bukan kata usaha hamba, berkelip mata hamba, bergerak nadi di tangan hamba pun tetap qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Walaupun hanya pada zahir sahaja. Tidak berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Mu Tuhan, hamba tak ada apa-apa. Itu akidah Jabariyah. Itu akidah yang terpesong. Akidah yang bercanggah dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wajib berpegang di akidah hamba ada pilihan dan perbuatan. Walaupun pada hakikinya pilihan dan perbuatan tetap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kita duk bercakap tu, pisau tajam, putus, api kuat, hangus, makan nasi kenyang, minum air hilang dahaga, makan ubat jadi sihat. Itu hanya dipanggil percakapan isnad majazi, sandar sementara kepada asbab. Hakikinya tetap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran pun banyak menyandarkan perkara yang berlaku kepada makhluk. Dalam hadis Nabi pun banyak menyandarkan pada makhluk. Contoh ayatnya, yumbitu lakum bihi zar'an wa zaituna wa nakhila wal a'naba wa min kulli samarat. Menumbuh dengan manfaat bagi kamu dengan sebab hujan akan tanaman. Bila turun hujan, maka tumbuhlah tanaman. Tumbuh tanaman adalah kerana sebab hujan. Walahal yang menumbuhkan tanaman adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah telah sandarkan kepada hujan. Mimma tumbitul ard, daripada tumbuhan dia ditumbuhkan oleh bumi. Bumi Tuhan kata menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Hakikinya bukan bumi yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tetapi tetap perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran pun banyak menyandarkan perbuatan pada makhluk. Hadis Nabi pun banyak menyandarkan perbuatan pada makhluk. Contohnya Nabi SAW bersabda, luqaimatun yuqimna sulbahu. Beberapa suat yang membetulkan tulang belakang untuk beribadah kepada Allah. Maka untuk membetulkan tulang belakang, untuk boleh beribadah kepada Allah. Jadi beberapa suat itulah yang membetulkan tulang belakang. Hakikinya yang membetulkan tulang belakang adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan sedang berkena ingat, kita bicara rukun iman dengan bahawa beriman, beriktikad, mengaku putus di hati sekian perkara qada dan qadar Allah. Adapun syuhud di hati, zauq di hati, kecap di hati, menjiwai di hati, itu pergi kepada maqam ihsan. Yang kita bicara adalah berkaitan dengan rukun iman, percaya sepenuhnya di hati, mengaku putus di hati,
sekalian qada dan qadar, sekalian perbuatan Allah. Tapi di hati lupa lalai daripada qada dan qadar. Itu tidak ada sebarang kesalahan. Tapi sampai maqam hakiki, maqam aulia, Allah yang akan memfanakkan, Allah akan melenyapkan di bawah aulia. Yang ada hanyalah af'alullah. Maka mereka syuhud, zauq, pandang dan rasa akan af'alullah. Itu sampai maqam fana'ul fana', maqam baqa. Itu maqam aulia. Kita duduk maqam syariah. Maqam kitanya, maqam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami yang sembah, kami yang minta pertolongan. Maqam aulia, maqam fana', maqam la haula wa la quwata illa billah. Kita duduk maqam syariat, wajib berpegang, hamba ada pilihan dan perbuatan. Tiba-tiba duduk maqam syariah, tetapi tidak berpegang, hamba ada pilihan dan perbuatan. Tuhan, itu jabariyah. Adapun sampai maqam ahlil kashfi, maqam musyahadah, maqam mukasyafah, itu maqam ihsan. Itu atas kurniaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang lenyapkan di basar awliya. Tidak ada di basirah awliya, mata hati awliya, melainkan af'alullah. Adapun kita maqam syariah, maqam awam ni, kita berpegang. Tapi lupa akan qada dan qada Allah. Kita wajib ingat akan hukum hakam Allah. Itu kewajipan kita. Hukum hakam Allah, hak zahir kena jaga molek. Hukum hakam Allah, hak batin kena jaga molek. Itu hak kewajipan kita. Hak zahir, hukum hakam kena jaga molek berdasar kepada ilmu. Hak batin, hukum hakam tasawuf kena jaga molek berdasar kepada ilmu. Itulah yang menjadi kewajipan kepada kita. Hukum syariah. Nak ingat akan qada dan qadar, itu di luar keupayaan, melainkan pilihan Allah. Allah yang kurniakan. Sampai maqam aulia tidak ada, melainkan hanya ada qada dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Kena jaga-jaga. Kita maqam syariah, ahli sunnah wal jamaah, hamba ada pilihan dan perbuatan. Walaupun pada hakikinya, pilihan dan perbuatan hamba tetap qada dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Sekalian perkara, baik dan jahat, sekaliannya adalah qada dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Saya pun bercakap secara cepat-cepat. Jadi kadang-kadang bercakap cepat-cepat ni boleh tersasu jugalah. Tapi ini sebagai rangkuman, dan insya-Allah lah sidang pendengar boleh ambil dalam FB Money FM, lengkap di dalam itu 29 slot pembicaraan qada dan qadar. Dan sidang pendengar untuk hak slot minggu ini, sidang pendengar ambil simpan. Lengkapkan 30 slot pada pembicaraan rukun iman yang ke-6, qada dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, selesai pembicaraan ke-6, 6 rukun iman. Jadi insya-Allah untuk minggu hadapan akan berpindah di muka surat 3, kitab Safinatun Najah Jawi, baris atas sekali. Wa makna la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Pergi kepada makna la ilaha illallah, kalimatut tauhid. Saya akan perinci balik pula hak berkaitan dengan apakah dia la ilaha illallah yang dipanggil kalimatut tauhid. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.